Hai, Assalamualaikum. Video ni kita akan sambung lagi dengan definition of differentiation atau nama lainnya the first principle ataupun nama lainnya definition of derivative. Semua tu refer kepada benda yang sama. Okay? Definition of differentiation ni ialah kita nak cari f prime x tapi guna formula limit. Okay? Right, we use this formula. Okay, formulanya f prime x equals to limit h approaches 0. Kita pakai simbol h ni ya. And then fx plus h minus fx over h. Okay, kalau dalam soalan tu ada mention word definition of differentiation ke, the first principle ke, definition of derivative ke. So nak cari f prime x wajib pakai formula limit. Okay. Tapi kalau dia tak mention word yang ni, suka hati awak lah nak pakai formula product rule ke, quotient rule ke, general power rule ke, ikutlah mana yang sesuai. Okay? Alright. Okay, in this video, we will continue with example 3 under the first principle or definition of derivative or definition of differentiation. Right? Given fx equals to x squared minus 2 over x, find f prime x using the definition of derivative. Okay, sekarang soalan ni dia memang purposely lah mention definition of derivative. Tapi kita tahu yang formula ni agak bila kita solve using definition of derivative ni panjang untuk dapatkan f prime x. So why not kita check dulu jawapan. Okay, dapat apa kita punya f prime x. Sebab kalau kita terus je guna definition ni, jalan kerja panjang, so tendency untuk buat salah tu tinggi. Okay, so kalau kita tahu dah jawapan yang dapat apa, so mudah untuk kita check daripada awal. Jalan kerja kita tu ke laut ke darat. Okay. Alright, katakan kita nak check jawapan. Maksudnya kita nak differentiate bukan guna cara ni lah, tapi gunalah cara apa yang sesuai. Okay, untuk cari f prime x. Okay. Alright, to check. So kita diberi fx yang ni. Nak cari f prime. Agak-agak nak pakai formula apa nak differentiate ni? Fx kita x squared minus 2 over x. Okay, yang ni celah-celah dia minus. Tak ada darab pun. Kalau darab, kalau celah-celah darab, kita kena guna product rule. Kalau dia bahagi, atas ada x, bawah ada x, ni bahagi juga. Tapi atas tak ada x. So tak perlulah susah payah pakai quotient rule. Okay, atas dia constant saja. So tengah-tengah dia minus. So case ini mudah saja kita just differentiate one by one. Okay, tapi sebelum tu, make sure x ni bawa naik atas dulu sebelum kita boleh differentiate. Okay. So kita buat apa? Kita buat macam ni. X squared and then minus 2 and then yang ni kita bawa naik atas using the properties of indices. So dapatlah x to the power of negative 1. Okay. Sekarang ni kita punya fx. Masih lagi kita punya fx. Belum differentiate lagi ya. Just tukar rupa dia saja. Okay. Alright. So from here we can differentiate with respect to x. WRT ni bukannya warahmatullahi wabarakatuh ya. With respect to x. Maksudnya kita differentiate terhadap variable x. Right? Alright. So bila kita differentiate, simbol fx ni jadi f prime x. And then differentiate x squared, kita just guna power rule saja. Pindah 2 ke depan. So jadilah pindah 2 ke depan. Lepas tu 2 ni kena tolak 1. So jadilah 2x. Lepas tu yang ni pun sama guna power rule. Negative 1 ni pindah ke depan jadi darab dengan negative 2. So negative 1 times negative 2 equals to positive 2. That's why yang ni jadi simbol positif. And then daripada negative 1 kuasa ni kita tolak pula 1. So dapatlah x to the power of negative 2. Okay. So sampai sini dah siap lah differentiate. Cumanya katalah kita nak jawapan kita in positive exponent. So, we can write f prime x equals to 2x plus 2 kat atas. And then yang ni kita move down guna properties of indices. Kalau kita pindah balik ke bawah, kuasa akan jadi positif. So, inilah jawapan untuk
f prime x kalau kita differentiate cara biasa. Just differentiate one by one sebab in between minus sign. Kalau in betweennya plus minus sign, just differentiate one by one. Tak perlu susah payah pakai product rule ke, quotient rule ke. Okay? So, sekarang kita dah tahu dah ni jawapannya. Okay? Tapi untuk kes ni kita guna cara biasa je lah untuk cari f prime x. Okay? Okey, dalam slide yang lepas tadi kita dah discuss yang kita dah differentiate cari apa nama f prime x ni guna cara biasa je. Just differentiate one by one dan kita dapat jawapan macam ni. F prime x equals to 2x plus 2 over x squared. So ini guideline lah pada kita supaya bila kita solve guna definition of derivative nanti kita tahulah sepatutnya after simplify semua kita akan dapat macam ni. Okay? Alright. So, sekarang ni, soalan ni minta guna definition of derivative. So, kita tulislah kat sini. Using the definition of derivative. Okay. Apa formula dia? Formula dia, f prime x equals to limit h approaches 0, fx plus h minus fx over h. Okay. Since based on formula ni, kita ada fx, kita ada fx plus h. So, kat atas ni, kita identify lah dulu apa kita punya fx. Okay, fx kita yang ni x squared minus 2x. Lepas tu apa kita punya fx plus h pula? Okay, kalau fx plus h, kita just gantikan saja x semua tu, x daripada sini dengan x plus h. Okay, macam ni. Ni kalau kita fx, ni duduknya x. So sekarang x kita ni ialah x plus h. So kat mana yang ada x tu kita replace dengan x plus h. Tapi yang ni ada kuasa 2 kan. So make sure letak bracket. Kalau tak letak bracket, apa jadi? Kuasa 2 tu untuk siapa? Kuasa 2 tu kalau tak letak bracket untuk h sahaja. Okay? Sebab tu kena careful. Bracket tu penting. Okay? Jangan kedekut dawat pen sampai tak buat bracket. Jadi salah. Okay? Kalau yang bawah ni tak nak letak bracket pun tak apa. Sebab letak bracket ke tak letak ke tak ada efek pun. Okay? Tapi yang ni kalau tak letak bracket memang ada efek sebab dia jadi lain maksud dia. Okay? Alright. Lepas tu. Okay. Yang sini kita expand dulu yang kuasa 2 ni. Okay? Cara nak expand. Kita buka lah 2 bracket tu. Expand one by one. Jangan pergi ambil x kuasa 2. Plus H kuasa 2. Memanglah salah. Salah dan very common mistake. So, kena hati-hati. Okay. Kalau kita boleh hafal formula yang A plus B squared. Okay. Equals to A squared plus 2AB plus B squared. Lagi cepatlah untuk kita expand. So, dapat macam ni. Depan kuasa 2. X squared plus kuasa darab depan darab belakang. So, dapat kuasa darab depan darab belakang. 2HX plus belakang kuasa 2. H squared. Ingat ya, bukannya ambil depan kuasa 2, ambil belakang kuasa 2. Salah. Yang ni tak boleh buat apalah. So, kita still tulis minus 2 over x plus h. Okay. Actually, yang ni nak expand kat dalam ni pun boleh. Tapi nanti serabut. So, better you settlekan siap-siap kat atas ni. Okay. Alright. Lepas tu, yang ni fraction. Yang ni fraction juga. Yang ni pun fraction juga formula ni. Nanti bila kita ganti-ganti, kita akan dapat fraction within fraction. Pening pula kepala. Okay? So, kita nak buat apa? Biasanya kalau fraction within fraction ni, kita modify balik lah. Kalau nak bagi tak pening. Okay? Kita ada f prime x ni equals to limit h approaches 0. Bahagi dengan h ni samalah maksudnya dengan darab 1 per h. Ini yang bahagian atas tadi. fx plus h minus fx. Okay. Maksud kita tukar formula ni jadi macam ni. Tapi dia sama maksud je sebenarnya. Okay. Bukan tukar suka-suka. Tukar yang maksud dia sama. Okay. Boleh? Okay. Lepas tu kita ada 1 over h kat luar ni kan. Nak pindah keluar lah. Supaya tak serabut. Oh, no. Cannot ya. Tahu kenapa tak boleh? Sebab H tu adalah variable. Kalau yang boleh keluar, pindah keluar tu, itu kalau constant. Kalau variable memang tak boleh.
Okay, jangan sekali-kali pindah variable luar limit. Memang salah. Okay, kena hati-hati. Okay, alright. Okay, so sampai sini kita kena gantikanlah apa kita punya fx plus h, apa kita punya fx. Okay, so lepas kita masukkan fx plus h dengan fx, kita dapat macam ni. Kenapa dapat macam ni? Sebabnya fx plus h ni kita gantikan dengan yang ni. Dengan yang dah expand tadi. So, bila ganti ni dekat dalam sini, kita dapatlah yang ni. Okay. Lepas tu celah-celah dia minus. Tu yang ada minus ni. Okay. Lepas tu fx ni pula, kita gantilah dengan yang ni. Ini kita punya fx. Jadilah yang ni. Cuba awak tengok sini apa simbol dia minus kan. Lepas minus ada 1, 2, ada 2 terms. Okay, so every time kalau lebih daripada satu term, lepas tu dekat sebelumnya tu simbolnya minus, so wajib letak bracket. Kalau tak letak bracket tak berdosa, tapi memang salah lah. In terms of mathematical symbol, mathematical operation. Okay. Okey, jadi ingat ya, setiap kali kalau ada simbol minus, selepas minus tu lebih daripada satu sebutan, wajib letak bracket. Kalau dia hanya ada x squared saja, maksudnya ada satu sebutan je, tak apa nak letak bracket ke, tak nak letak ke, sama je maksud dia. Okay? So, ini antara yang selalu student buat mistake lah. Dia minus tapi dia tak letak bracket. Salahnya sikit je tapi dia akan efek ke bawah nanti. Efek dia ialah tak boleh simplify. Makin lama makin susah. Makin lama makin ke laut. Makin lama makin laut dalam, laut dalam, laut dalam. Okay, sampai lemas. Okay? Sebab itulah benda-benda yang kesilapan yang kecil tu kena ambil perhatian lah juga. Okay? Alright. Okay, lepas tu tadi kita nak buang lah bracket ni. Okay, nak buang bracket ni. So, kita kena darab lah minus sign ni dengan function yang kat dalam bracket ni. So, dia akan jadi yang lain tu sama je lah. Tiru je sebiji sejibon. Sebelum tu yang depan ni, awak tak nak letak bracket pun tak apa. Sebab dia tak ada efek. Tapi yang belakang lepas tanda simbol, lepas tanda negatif ni, wajib letak bracket. Okay? Alright, so yang ni tiru je sebiji bond and then sini minus and then yang ni after we expand, so dapat sini minus x squared and then minus dengan minus jadi plus. So sini jadi plus 2 over x. Right? Okay, sampai sini kita tengok mana yang boleh disimplify. Kita cuba simplifykan. Okay? Sebab dia punya idea dia, kita kena buat sampai kita boleh factorize h ni. Sebab kalau kita berjaya factorize h ni, kita boleh potong dengan h yang kat bawah ni. Bila kita boleh potong, so tak akan lagi dapat 0 over 0 bila kita guna direct substitution. Itu idea dia. Okay? Okay, sekarang yang ni kita ada x squared dengan minus x squared. So, habis. Okay? Dapat 0. Lepas tu, apa lagi yang boleh potong? Yang ni, dah tak ada dah yang boleh potong. Okay? Lepas tu, kita susun atur balik lah. Okay, so we have f prime x equals to limit h approaches 0, 1 over h. Okay, kita susun yang tak ada pecahan dekat bersebelahan. Okay, 2hx plus h squared. Yang ada pecahan ni bersebelahan. Tapi kalau nak mudah, 2 over error, better yang tanda positif ni kita letak di depan. Okay. Sebab kalau kita letak yang tanda negatif ni kat depan, nanti dia ada efek dari segi yang bracket dengan tak ada bracket tu. So, 2 over error, better you letak yang simbol positif di depan. Okay? Boleh sampai sini? Okay, lepas tu yang ni dia tak ada fraction. So, biar je lah macam tu. Tapi yang ada fraction ni, kita buat apa? Setiap kali nak tolak fraction, pembawah tak sama. Kena buat apa? Kenalah standardized denominator, samakan pembawah dia. Yang lain tu tiru je sebiji sejibon f prime x equals to limit h approaches 0, 1 over h and then yang ni 2hx plus h squared plus kita samakan pembawah ni, kita buat apa? Kita darabkan dua ni. Okay? Tapi darab tak perlu expand pun, just letak dekat-dekat saja. Okay?
Sebab tujuan kita nak bagi boleh potong. Nak bagi boleh potong, idea dia kena hubungan dia kena darab. Jangan pergi expand. Bila expand dia akan jadi berterabur. Kecuali kalau dia ada darab, betul ada minus lah, dia bercampur-campur. Okay? Yang ni memang darab antara dua ni je. So tak perlu expand, biar je macam ni. Okay, sekarang pembawah kita ialah X times X plus H. Okay? Alright, lepas tu yang atas ni pula, kenapa pula dapat macam ni? Cara dia, kita darablah silang. Bila kita dah samakan pembawah, kita kena darab pula 2 ni dengan pembawah yang ni. Okay? So, dapat 2x plus h. Lepas tu, celah-celah dia minus kan? So, sini minus lah. Lepas tu, 2 times x ni. Dapatlah yang ni. Okay? Okay. Okay, lepas tu, tak muat ruang ni, so saya sambung kat sini lah. Okay. Kita nak buat apa? Yang bawah ni tak perlu expand. Buat bodoh je sebab rupa dia dah cantik dah. Darab antara dua ni. Tapi yang ni kita kena expand. Kenapa? Sebab ini darab tapi tiba ada ada tolak pula. So kita kena expand lah. So bila kita expand yang ni, kita dapat 2x plus 2h minus 2x. Okay. Yang lain tu ikut saja sebiji sejiwan. Okay. Okay. Sampai sini boleh? Okey, lepas tu, awak tengok kat sini. 2x, lepas tu ada minus 2x. So, buat apa? Kita simplify lah dia. So, 2x minus 2x habis. So, kita tulis balik apa yang tinggal. So, tinggallah f prime x equals to limit h approaches 0, 1 over h, 2hx plus h squared plus 2h. Yang bawah ni masih lagi x times x plus h. No need to expand ya. Okay. And then sampai sini. Kita tengok sini term yang ni. Tadi saya kata kita punya aim nak buat sampai boleh factorize. H ni boleh pindah keluar. Supaya kita nak potong H yang luar dengan H yang kat bawah ni. Ya, sebab selagi kita tak potong. Selagi itulah kalau katakan kat sini awak ganti. Ganti H0. Ini dapat 0, 0, 0. So, maksudnya 1 times 0, 0. And then sini over 0. So, still akan dapat 0 over 0. Awak buatlah macam mana pun, selagi awak tak potong H atas dengan H bawah, selagi tu akan dapat 0 over 0. Which is indeterminate. Okay. So, sebab itulah kita kena buat sampai H atas boleh potong dengan H bawah. Okay. Yang tepi ni sebenarnya di atas lah sebenarnya. Okay. Tapi kita tulis bentuk yang ni sebab takut serabut kalau buat per H kan ni dah fraction, lepas tu per lagi fraction. Takut awak serabut lah. Okay. Sebab tu saya tulis bentuk macam ni. Okay. Alright, daripada sini kita tengok. Sebab tadi saya kata tujuan kita nak factorize H kan. Yang ni ada H, yang ni ada H, ni pun ada H. So, okay, daripada sini, tiga-tiga term ni ada H. So, kita buat apa? Kita factorize lah H tu. Okay. Okay, so kita factorize, dia jadi macam ni. Limit H approaches 0, 1 over H. Kita pindah keluar ni. So, yang ni dah bawa H ni keluar, so dia tinggal 2x. Plus, yang ni sebab dia H squared, so dah pindah keluar satu, so tinggal lagi H. Supaya, kalau kita expand, dapat semula x, dapat semula H squared. Okay. And then yang ni, H dah pindah keluar, so atas tinggal 2 sahaja. Okay, bila kita expand, kita dapat balik yang ni. Okay, kalau kita factorize, make sure bila kita expand dapat semula seperti asal. Okay, jangan berubah. Kalau berubah tu memang salah sebab ni tandanya equal. So, kena dapat exactly equals to yang asal. Okay, kalau kita try expand balik. Alright? Boleh sampai sini? Okay, lepas tu kita nampak ada H kat luar ni. H kat bawah ni. So, buat apa? Kita simplify lah dia. Okay. So, after we simplify, okay, kita dapat macam ni, okay. No more 1 over H sebab dah potong dengan ini. So, tinggal limit H approaches 0 yang dalam bracket ni saja. 2x plus H plus 2 over X times X plus H, okay. Once kita dah potong, so bolehlah kita guna direct substitution. Kita substitute H equals to 0 into whatever H here, okay.
takkan lagi dah dapat 0/0. Tak percaya? Mari kita cuba. Okay. Okay, sampai sini kalau kita ganti H0, so dia akan jadi macam ni. 2x plus 0. Okay, ganti masuk dalam H ya. Jangan pula pergi ganti dalam X sebab ini H. Okay, 0 ni untuk H. Okay. And then plus 2 over X times X. H ganti dengan 0. Okay. Okay, lepas tu sampai sini. Ingat lagi tak? Kalau kita dah guna direct substitution, no more limit expression. Okay. Okay, lepas tu kita simplify. So, jadilah f prime x equals to 2x plus 0 tak ada apalah. And then plus 2 over x times x, x squared. Cuba awak check sini. Ini 2x plus 2 over x squared. Yang ni pun sama. Okay, so kalau sama maksudnya betul lah jalan kerja kita tadi tu. Maths ni magic. Gunalah cara apa pun. Kalau jawapan tu betul, tepat G tu lagi bermutu, mesti jawapan akan sama. Okay? So, inilah dia punya final answer. Okay? Kita punya f prime x using the definition of derivative. Okay? Jawapan dia sama segi bond bila kita compare dengan kalau kita differentiate straightforward tadi. Kalau ikutkan memang lebih mudah yang ni lah kan. Tapi sebab soalan mention word yang ni, maka kalau awak guna cara ni tak dapat markah. Okay, ikut kehendak soalan. Tapi knowledge yang kita ada guna cara ni sangat membantu untuk kita semak jawapan kita. Okay. So, complete answer dia termasuk dengan previous slide yang lepas lah. Sebab ni tak muat kan. Jalan kerja dia agak panjang. Okay. Boleh. Coming up next, definition of differentiation, example 4. You can subscribe, like, and share to support this channel. Thank you for watching. Stay tuned. Bye. Assalamualaikum.